Pastinya kehilangan orang tersayang merupakan satu perkara yang sangat memeritkan. Pemergian pegawai bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Baru Segamat, Allahyarham Muhammad Firdaus Sulaiman ketika bertugas memberi kesan yang mendalam buat isterinya Nurul Jannah Abdul Hamid Han. Ketika berkongsi cerita dengan M-Star, Jannah berkata dia reda dengan pemergian suaminya yang cedera parah akibat terkena letupan ketika operasi memadam kebakaran kilang pada Sabtu lalu. First macam ni, saya sebenarnya memang ada pergi dekat sebelah balai dia bawa anak main dekat taman. So awal sebelum kejadian tu saya memang ada contact dia lah sebab saya nak hantar sarapan pagi. Pagi tu dia cakap dengan saya tak perlu hantar makanan sebab dia kata dia ada panggilan kebakaran. So dia kata dia tak pasti dia akan balik ke tidak. Sejam kemudian baru berlakunya letupan tu. Pukul 12 lebih saya baru dapat tahu dan balai minta saya tunggu dulu untuk tengok laporan, untuk tengoklah kondisi suami saya kan. Selepas tu saya dipanggil datang hospital untuk tengok keadaan suami. Masa memula tengok keadaan dia tak adalah kritikal sangat sebab masa tu masih baru kan. So doktor cakap hanya ada masalah tulang patah yang dia hanya cakap yang basic sajalah. Bila saya tengok keadaan suami, lecuran dia pun tak teruk mana lah masa mula-mula tu. So saya anggap macam insyaAllah lah boleh pulih sebab doktor kata patah boleh pulih. Cuma bila malam tu dia agak tak stabil sebab dia letupan yang berlaku tu menyebabkan dia jatuh 10 meter ke bawah. Daripada tingkat 3 tu dia jatuh ke bawah. Itu yang menyebabkan dia jadi kritikal dan lagi teruk. Hari pertama tu dia tak teruk mana pun. Hari kedua tu sebab pagi-pagi doktor call saya suruh datang. Doktor kata daripada malam tu dia punya kondisi tu agak teruk. Dia dah start kritikal. So pagi tu saya pergi, doktor bagi tahu pernafasan dia agak laju apa semualah, jantung dia agak laju. Hari kedua tu doktor pakar jumpa saya dan dia explain, dia kata tulang yang patah, yang hancur tu tulang bahagian dia punya lengan hancur dia kata, tapi ini akan operate lah. Cuma sekarang ni diorang tunggu dia stabil. Sebab dia tak stabil lagi, so dia tak boleh nak buat operation dia cakap. So tulang rusuk 3 tulang rusuk tu patah. Tulang rusuk yang paling atas tu dia kata patah. Dan lepas tu dia kata tulang rusuk tu pula tercucuk dekat paru-paru suami. Lepas tu tulang pinggul dia terkeluar sikit. Tapi yang tu diorang dah tolak lah masuk dalam. Yang paru-paru pun diorang dah buat dulu keluarkan dia punya air tu semua. So cuma masalahnya adalah bila doktor buat CT scan, jantung dia tu lebam. Jantung dia tu yang menyebabkan dia tak boleh nak darah kot saya rasa, ataupun pernafasan dia tu terlampau laju. Dia sekarang ni yang menyebabkan dia jadi makin kritikal adalah jantung dia. Sebab lecuran dia tak teruk mana pun. Yang menyebabkan dia agak kritikal jantung dia tu. Sebab dalaman dia, sebab dia jatuh daripada atas kan. So dalaman dia tu dah ada yang dah tak berfungsi. Salah satu dia buah pinggang lah, dah tak berfungsi. Doktor kata malam saya buat bacaan Yasin tu, saya memang berserah, tawakal dan redha sebab saya tahu keadaan suami saya tu tak berapa baik dan bila-bila masa je dia akan pergi. Malam tu memang saya redha, saya memang kuatkan diri saya untuk buat keputusan lepaskan dia. So pagi pukul 1 pun doktor call saya, dia kata suami saya stabil, masih stabil dia cakap. Lepas sejam dia call saya balik, dia kata suami saya dah oksigen makin turun. Jadi dia minta saya datang untuk bercakap, ajar dia kalimat syahadah semualah. So saya pergi, saya bercakap dengan dia, saya bacakan Yasin tepi telinga dia, saya berbisik lah dengan dia, saya minta, saya ceritalah apa yang membimbangkan dia. Saya meredakan dia, saya menghalalkan dia. Hari yang saya melepaskan dia, saya cuba tahan air mata saya sebab saya tahu kalau saya menangis akan menyebabkan dia lagi sukar untuk pergi. So masa saya nak bagi ruang untuk dia hembuskan nafas tu, saya cuba tahan air mata saya supaya dia rasa diri saya kuat, supaya dia pun pergi dengan keadaan yang tenang. Kali terakhir doktor panggil saya untuk dia memang dah nak pergi. Masa tu saya memang tak berhenti-henti, ajarkan dia kalimah syahadah semua. Saya pesan, saya cakap dengan dia, saya bagi tahu dia jangan risau, saya kuat. Saya kata saya akan iring dia sampai ke kubur. Saya cakap pergilah dengan tenang. Saya kata pemergian dia pun dalam keadaan syahid, saya kata, sebab kejadian ni berlaku waktu bekerja. So tak lama lepas tu saya dah berbisik kat dia, saya ajarkan dia kalimah syahadah semua. Tak lama lepas tu dia pergi dengan tenang, dengan mudah. Tak sempat doktor nak buat apa-apa. Kata-kata terakhir dia tak siklah sangat. Tak adalah sebab kita tak nampak sangat hint dia. Cuma dia menunjukkan perangai dia macam
birthday saya dia sambut awal. Lepas tu kenduri. Sekali bukan seminggu sebelum kejadian ni kita ada kenduri dekat rumah mak. So dia sambut kenduri tu agak meriah, luar biasa daripada kat diri dia. Macam dia terlampau happy, dia terlampau gembira. So kat situlah saya rasa dia meninggalkan perkara yang manis kat kita orang, rupanya sebagai tanda yang dia akan pergi. Suami saya ni dia seorang yang pemurah tau. Dia jenis orang yang tak berkira langsung, sebab apa yang saya boleh cakap selama dia hidup lah, apa yang saya nampak ataupun yang bagi impak kat saya adalah dia seorang yang pemaaf, dia tak berkira langsung. Itu yang mengajar saya, sebab kalau saya ada apa-apa dia akan cakap macam ni. Dia kata jangan, dia kata biarkan, dia seorang yang saya boleh cakap kan positif vibe tu terlampau tinggi. Itu yang menyebabkan saya rasa kehilangan dia ni macam satu kehilangan besar lah bagi saya, sebab dia sangatlah positif untuk saya, sebab dia mengajar saya untuk kuat tau. Dia macam-macam. Lepas bila dia pergi ni, saya baru sedar yang selama ni apa yang dia buat itu adalah satu amalan dia tau. Macam dia selalu pesan dekat saya, dia kata tak perlu berkira dengan orang. Ada duit tak salah pun habis dekat orang lain, dia cakap. Dekat situlah Jana macam belajar lah. Supaya cara dia adalah kalau nak hidup senang tu macam tak perlu nak berkira sangat. Okay, kalau ikutkan sekarang ni saya dekat rumah mak mentua saya lah. So saya tinggal kat sini buat sementara waktu, sebab kalau dekat Segamat saya dengan anak je, sebab kami merantau. Dua-dua orang merantau. So saya balik kat sini untuk cari ketenangan dulu. Sebab suami pun ke bumi kat sini, so saya cari ketenangan dulu kat sini. Sebab kalau saya balik ke Segamat pun saya mungkin dalam keadaan emosi yang tak stabil. Saya memang berdua dia kat sana. Saya memang tak ada keluarga dekat Segamat tu. So kalau saya balik pun mungkin emosi saya tak stabil. So saya duduk kat sini dulu lah untuk cari ketenangan dulu. Jadi mungkin daripada segi anak pun pula macam mana penerimaannya? Adakah dia tahu bahawa arwah pergi and macam mana ketika itulah? Kalau ikutkan saya tak bagi tahu anak lagi, tapi sebabkan masa arwah dibagi ruang untuk melihat, siapa-siapa untuk melihat arwah tu, mak saya dia dah bawa anak saya untuk lihat kali terakhir. Dan saya tengok juga anak saya dia macam sedih lah, sebab dia anak perempuan rapat dengan ayah. So dia macam sedih sedikit lah. Dia ada bertanya juga ayah mana. Dia tanya macam tu. Sebab dia masih kecil, umur dia baru 3 tahun 10 bulan. Mungkin dia nak terima tu agak susah lah, sebab dia masih kecil kan. Nak terima tu. Tapi insyaAllah lah lama-lama okey kot. Saya cuma nak ucapkan terima kasih, sebab saya tak sangka satu Malaysia mendoakan dia. Sebab saya memang tak duga langsung. Saya tak sangka pengakhiran dia tu boleh buat satu Malaysia mendoakan dia. Saya agak terharu lah. Sebab semalam bertalu-talu saya dapat mesej WhatsApp daripada orang yang saya tak kenal mendoakan dia. Jadi saya berterima kasih lah kat diorang sebab mendoakan arwah suami saya. Dan saya mendoakan juga segala yang baik berbalik kepada insan yang mendoakan dia.